keistimewaan mazhab Hambali. Yang pertama, mazhab Hambali kita boleh katakan dia sebagai mazhab yang terikat dengan nas, yang terikat dengan dalil. Di mana ada dalil, dia akan pegang. Itu keistimewaan yang pertama. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam mazhab Hambali ni ada 2-3 pandangan kan. Kerana mungkin Imam Ahmad dia tukar pandangan setelah dalil datang kat dia. Ada yang berkata begitu. Yang kedua, mazhab Hambali dia jarang guna kias. Yang saya sebut tadi, kerana kias ni akal. Dia jarang guna. Yang ketiga, dia jarang bergelumang dengan fiqh iftiradi. Apa fiqh iftiradi? Fiqh jangkaan. Fiqh jangkaan ni Hanafi selalu buat. Kalau macam ni apa jadi? Kalau macam ni apa hukum? Hambali jarang. Imam Malik pun tak suka. Kalau orang tanya kalau ni, sampai Imam Malik pun tanya, "Engkau ni orang Iraq ah?" Sebab Hanafi di Iraq. "Engkau ni orang Iraq ah?" Dia tak suka. Kalau belum berlaku jangan tanya. Dah berlaku baru tanya. Dia tak apa suka masalah iftiradi. Masalah jangkaan yang belum berlaku. Okey? Baik. Kemudian yang keempat, Hambali juga fiqh taisir. Ada juga beberapa pandangan mazhab Hambali yang agak mudah dan ringan. Sebab kita jangan salah faham tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada orang dia fikir Hambali ni nampak macam keras, ketat, garang. Sebab dia tengok orang Saudi garang. Saudi tu Hambali ya. Tak semestinya. Kerana ada beberapa pandangan dalam mazhab Hambali yang ringan. Contohnya macam najis dan kencing haiwan. Tai dan kencing haiwan. Hambali dia kata kalau haiwan tu daging dia halal untuk kita makan, maka tai dia dengan air kencing dia tak najis. Sebab tu kita tengok relax je orang-orang yang dekat Mekah kan. Terpijak tahi burung bati dekat Masjidil Haram tu, lepas tu dia pergi solat. Dia sedar kaki dia tahi. Tapi dia solat. Kerana dia menganggap itu bukan najis. Yang najis ni bila mana kita terpijak ataupun terkena air kencing. Terkena air kencing haiwan yang daging dia haram untuk kita makan. Terkena air kencing keldai. Keldai kan dagingnya haram dimakan. So kita kena basuh. Kalau Hambali. Ini pandangan Hambali. Ringan sikit. Begitu juga sentuhan suami isteri. Dan sentuhan lelaki kepada perempuan yang bukan mahram dia. Sama ada isteri dia ataupun mana-mana perempuan lain tersentuh. Kan? Kita buat tawaf, kalau ikut Syafi'i, batal. Sengaja ke, tak sengaja ke, batal. Hambali dan sebahagian ulama mazhab Maliki, mereka kata kalau tersentuh, tak batal. Selagi mana tak ada syahwat. Bila ada syahwat baru batal. Hanafi, tak. Ada syahwat ke, tak ada syahwat ke, tak batal. Kerana yang batal itu hanya berjimak saja. Jimak pun batal. So Hambali agak pertengahan lah. Dia tak macam Hanafi, dia tak macam Syafi'i. Syafi'i agak sedikit ketat lah masalah ni. Hambali dia kata, kalau tak ada syahwat, tak batal. Macam mana nak tahu ada syahwat, tak ada syahwat? Ha? Macam mana nak tahu ada syahwat, tak ada syahwat? Dia pegang dengan talazzus dan pegang biasa-biasa. Pegang talazzus ni tahu pegang talazzus? Berlazat-lazatan. Dia pegang tu dengan penuh nafsu, perasaan. Pegang. Macam kita syok pegang. Tapi kalau pegang tu pegang rahmat. Bedah, tolong ambil kunci. Abang nak pergi masjid. Kita dah duduk kan.
dia pun pergi ambil kunci, dia bagi kat kita, tersentuh. Sikit sentuh. Ada syahwat? Terus terduduk. Pasal apa Abang Haji? Tak jadi ke masjid lah. Yang tu kena ambil uduk balik lah. Tapi kalau tersentuh sikit, Abang Haji pun tak ada apa, relax ya. Okey, tak batal. Tu Hanbali dan Maliki. Kerana dalil itu berbeza. Sebab Quran kata lamastumun nisa, saling sentuh menyentuh wanita. Syafi'i dia kata sentuhlah, sentuh batal lah. Hanbali kata tak, saling sentuh menyentuh tu pegang lazat lah. Sebab kita sentuh dia, dia sentuh kita balik. So ada lazat di situ. Hanafi kata tak, saling sentuh menyentuh tu bahasa kiasan. Dia sebenarnya jima'. Kan tengok perbezaan pandangan tu, kan? Tapi saya nak sebut jugalah, itu kalau suami isteri lah pegang tu okey lah, tapi jangan pegang orang lain lah. Sekali bila saya kata tak batal wudu, tengok geng-geng ni pegang perempuan bukan mahram tak batal wudu. Dia suruh orang rabur orang lah tu. No. Pegang perempuan yang bukan mahram, bukan isteri ni dosa, haram. Tapi tak semestinya batal wudu. Boleh faham? Mencuri boleh tak boleh? Tak boleh kan? Batal wudu tak mencuri? Bila ustaz, orang tanya, Ustaz, mencuri batal wudu Ustaz? Mana batal wudu? Tak termasuk dalam senarai batal wudu. Oh, maksudnya mencuri boleh lah? Tak. Mencuri isu lain, hukum isu lain, batal tak batal isu lain. Orang solat dalam keadaan baju curi. Sah tak solat? Solat sah. Mana boleh lah curi baju orang? Tak lah, isu lain, isu beza. So kita kena faham benda tu. Dan walaupun mazhab Hanbali dia kata kalau ada lazat tu batal, ada syahwat, tapi dia kata yang bersyahwat je lah batal. Yang tak ada syahwat tak batal lah. Yang disentuh tu kalau tak ada syahwat tak batal lah. Yang bersyahwat saja batal. Okey? Baik. Dan yang kelima, pintu ijtihad di akhir zaman masih terbuka. Ini mazhab Hanbali. Pada kurun ke-8 Hijrah, orang fuqaha dah mula bincang, bab ijtihad ni boleh tak ditutup? Sebab dah tak ada orang dah yang boleh mengisi pintu-pintu ijtihad ni. Dah tak ada dah orang yang hebat macam Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. So kurun ke-8 dah mula bincang, boleh ke tak tutup pintu ijtihad? Hanbali kata pintu ijtihad tidak tertutup. Walaupun sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata sudah tertutup. So sebab tu kita tengok banyak golongan mujaddid di kurun ke-8 mereka bermazhab Hanbali. Banyak jugalah. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Abdul Hadi. Kerana mereka menganggap mereka boleh berijtihad. Baik, adakah Malaysia memakai pandangan Hanbali? Yang tuan-tuan duk syok dengan Syafi'i tu, tuan-tuan ada ambil mazhab Hanbali sikit. Ada sikit lah ambil. Sebab tu jangan kecam orang lain. Kecam diri sendiri. Kalau nak taksub mazhab sangat, kecam diri sendiri dulu. Yang pertama, isu wudu ketika tawaf haji dan umrah. Yang ni orang yang pergi kursus haji, dah diajar siap-siap. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Tapi saya kira sebahagian ambil Hanbali, sebahagian ambil Hanafi. Ada syahwat pun tak batal. Kita ambil Hanafi. Jima' baru batal. So kalau tawaf setakat sentuh tu, tak ada. Tak batal. Jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah ni jual beli tak sebut saya beli, saya jual. Tuan-tuan pergi dekat, nanti tengok Maidin besar kan? Pergi kat Maidin beli barang, letak barang atas kaunter, dia pun scan. Tuan-tuan bayar duit. Sepatah tak sebut saya beli. Dia pun sepatah tak sebut saya jual. Baru datang Malaysia daripada Bangla. Mana nak tahu nak sebut saya jual kan? Baru belajar bahasa Melayu. Sikit-sikit. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Mesti sebut saya beli, saya jual. Hanbali kata sah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i bersetuju dengan pandangan mazhab Hanbali ni. Sah. So kita ambil lah mazhab Hanbali ni. Sikit. Kan?
jual beli urbun. Tahu urbun? Cengkeram tu, cengkeram. Bayar cengkeram. Bayar deposit. Beli rumah, dia minta 1,000 dulu booking kan. Kita jalan dekat pasar raya, kita tengok ada satu promotor. Ni rumah baru nak buat. So kita pun tengok cantik. Dia kata kalau tuan berkenan, kita booking dulu. Berapa kena bayar? 1,000. Dia buka bil. Dia bagi kita resit. Duit booking 1,000. Kalau jadi 1,000 sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi 1,000 jadi apa? Ben. Ikut mazhab apa ni? Hanbali. Kalau Syafi'i haram. Kerana makan harta orang tanpa hak. Apa hak dia nak ambil 1,000? Tapi Hanbali dia guna riwayat daripada Umar, yang mana Umar nak beli tanah buat penjara. Dia janji kat tuan tanah. Dia hantar wakil, bagi sebahagian daripada dirham, kalau jadi ni sebahagian pada harga, kalau tak jadi, kau ambil lah. Sebab Hanbali dia pakai fatwa sahabat kan? Maka sebab itu, dia terima. So orang Melayu yang buat bayar cengkeram ni, dah keluar pada mazhab Syafi'i. Cuma sedar dengan tak sedar. Yang marah-marah dalam video tu pun buat benda sama juga. Bayar juga cengkeram kadang-kadang. Tapi bukan main lagi marahnya. Bila kena tang orang, kena tang diri sendiri, kita pun tak sedar, kita sudah tukar mazhab dalam beberapa isu. Sewaan sesuatu yang belum wujud. Yang ni bank pakai. Rumah belum siap, dah bayar duit. Betul? Rumah masih dalam pembinaan, belum siap lagi. Rumah belum siap, kita dah bayar kan? Dia guna kaedah mazhab Hanbali lah. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Sewa sesuatu benda yang belum siap, tetapi sifat-sifat benda yang kita nak sewa tu sudah pun ditentukan. Berapa bilik dia, berapa keluasan dia, apa plan dia, tempat dia di mana. So kita bayar siap-siap. Sedangkan benda tu belum siap, kita dah bayar siap-siap. Bank-bank di Malaysia pakai benda ni. Tapi sekarang saya tak tahulah. Dulu zaman saya belajar degree, benda ni dipakai. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Sewaan sesuatu yang belum siap, tetapi dinyatakan spek dia, dinyatakan sifat-sifat dia. So guna Hanbali. Maka sebab tu saya jumpa dengan satu orang tokoh dalam bank. Dia kata perbankan Islam di zaman ni, zaman moden ni, tidak ada riba, zero riba, dan zero mazhab. Tak ada riba, dan tidak berpegang dengan satu mazhab. Di mana kita nampak penyelesaian ada, kita akan pergi. Tak kira lah Maliki ke, Hanbali ke, Syafi'i, kalau ada penyelesaian dalam satu mazhab tu, kita akan pergi. Kerana nak menyelamatkan umat daripada riba. Dan nak memudahkan urusan orang berurusan dengan bank. So kalau kita nak pegang dengan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka Islam akan jadi sempit sikit lah. Akan jadi sukar dan susah untuk orang nak beli rumah. Terutamanya yang melibatkan bank-bank Islam ni.